Baik, untuk bercakap dan juga memberi sedikit gambaran dengan lebih jelas tentang perkembangan semasa pentas politik tempatan pada waktu ini, kami boleh saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik daripada Universiti Sains Malaysia USM. Prof, kita tahu desakan mengenai segera perlu diadakan PRU yang ke-15, malah kebelakangan ini juga desakan itu begitu kuat dan juga kedengaran juga teka-teki mengenai bila sebenarnya tarikh pilihan raya umum ke-15 perlu diadakan. Mungkin pada waktu ini melihat kepada ada juga beberapa pemimpin politik yang sudah pun memulakan kempennya sebelum tarikh PRU ke-15 yang sebenar diumumkan, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini. Mungkinkah akan ada lagi pemimpin-pemimpin politik yang lain akan mula berkempen sebelum PRU 15 bermula? Ya, kempen pasti akan bermula dan sudah bermula sejak berakhirnya pilihan raya umum ke-14 dahulu. Dan kita tahu tempoh matang untuk pilihan raya umum ke-15 diadakan adalah pada 16 Julai 2023. Bermakna ada dalam sekitar 12 bulan dan saya percaya sudah pasti ini akan menggerakkan dengan segera parti-parti untuk berkempen. Apatah lagi calon-calon muncul untuk menampilkan diri mereka agar menjadi pilihan parti masing-masing. Dan saya melihat dalam suasana seperti ini agak tidak mustahil dan juga tidak mengejutkan jika isu-isu yang benar menjadi palsu, yang palsu menjadi benar, dan isu yang berserta dengan pembunuhan karakter akan dilakukan secara berlebihan, termasuklah isu nasional dan juga isu tempatan. Malahan kalau kita perhatikan, jentera untuk berkempen ini sudah pun dimulakan oleh beberapa parti siasah, termasuk mengadakan latihan kepimpinan di peringkat cawangan, di peringkat negeri, di peringkat pusat, mengadakan gerak kerja mereka, gerak perang saraf mereka, dan saya percaya parti-parti lain juga akan menyusuli untuk memastikan bahawa gerak kerja itu akan membolehkan kempen mereka itu menampilkan apa yang dimahukan, apa yang diperlukan oleh pengundi. Akhirnya, kita barangkali akan berhadapan untuk 12 bulan akan datang. Jika sekiranya pilihan raya menunggu tempoh matang pada 16 Julai 2023, bagaimana parti-parti akan menggunakan isu, menampilkan calon dan juga menampakkan kesiapsiagaan parti masing-masing untuk berhadapan dengan PRU ke-15. Prof mengatakan sebenarnya gerak kerja bagi parti-parti politik di negara ini sudah pun bermula menuju kepada tarikh luput pada ataupun menjelang Julai tahun hadapan. Mungkin pada waktu ini dan juga jangkaan pada Prof, mungkinkah dalam masa terdekat ini akan menyaksikan gerakan untuk mencari gabungan baharu untuk menguatkan? Kita tahu dalam masa dan juga pada waktu ini tiada mana satu pun parti yang akan muncul begitu berkuasa pada PRU ke-15. Itu juga adalah analisis dan juga jangkaan daripada parti politik. Pada pandangan Prof sendiri, adakah akan disaksikan gerakan untuk mencari gabungan baru dalam masa yang terdekat ini? Ya, saya pasti penjajaran gabungan parti baru itu akan berlaku. Apatah lagi kita sudah melihat di belakang tabir perbincangan dan juga pertemuan pelbagai pihak untuk memungkinkan kolaborasi politik mereka sebagaimana pada tahun 2018. Walaupun Parti Barisan Nasional menyatakan bahawa mereka akan bergerak solo pada masa kini, saya percaya barangkali apabila berhadapan dengan pilihan raya umum nanti, mungkin Barisan Nasional juga akan memerlukan penjajaran seperti itu, khususnya bagaimana mereka mampu untuk meyakinkan dan juga melahirkan kepercayaan bersama parti di negeri Borneo seperti Sabah dan Sarawak. Dan saya percaya itu juga akan dilakukan oleh Pakatan Harapan, bagaimana gabungan pembangkang mahu melihat usaha secara berterusan dilakukan untuk pertemuan satu lawan satu sebagaimana pada tahun 2018 untuk membolehkan wujudnya persaingan yang sengit di dalam pilihan raya umum akan datang. Bagi Perikatan Nasional, sudah pasti gabungan baru ini juga akan melakukan penjajaran untuk membolehkan mereka melihat di manakah kerjasama boleh dilahirkan. Dan saya juga tidak akan terperanjat jika wujud penjajaran yang berbentuk serampang dua mata. Misalnya, pada tahun 1990, kita melihat bagaimana semangat
Parti Semangat 46 bekerjasama dengan dua gabungan yang berbeza, Angkatan Perpaduan Ummah dan Gagasan Rakyat. Apakah akan ada parti gabungan besar seperti itu dalam masa kini membentuk penjajaran seperti itu kerana mungkin akan ada halangan tertentu, limitasi, keterbatasan tertentu sehingga memungkinkan satu parti gabungan melahirkan dua gabungan yang berbeza untuk membolehkan mereka merealisasikan apa yang dimahukan. Bagi saya, penjajaran ini sudah tidak lagi mengejutkan selepas kita melihat apa yang berlaku ketika langkah Sheraton dan juga apa yang menyusuli selepas itu. Prof, mungkin yang terakhir sekali dalam 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan. Rafizi Ramli sudah pun menyatakan hasratnya untuk memulakan kempen menjelang pada PRU yang ke-15 ini iaitu Ayuh Malaysia. Beliau menyasarkan 3 kelompok, pengundi tegar, pengundi atas pagar juga pengundi muda dengan strategi kempen untuk PRU ke-15 oleh Rafizi Ramli ini. Bagaimana dia akan memberi sedikit kesan ataupun adakah pemimpin parti politik yang lain akan gerun, gubra dengan tindakan dan juga langkah yang diambil oleh Rafizi Ramli ini? Ya, Rafizi Ramli merupakan salah seorang sosok ataupun figura besar dalam PKR, apatah lagi secara tidak langsung, tidak rasmi sudah memenangi jawatan timbalan presiden, jawatan nombor 2 dalam parti PKR. Dan pasti saya melihat gerakan beliau akan diteliti, dihalusi kerana salah satu faktor kemenangan di dalam gabungan besar Pakatan Harapan 2018 dahulu adalah sumbangan dan juga gerak kerja yang dilakukan oleh Rafizi Ramli. Dan saya percaya apa yang mahu dilakukan oleh beliau adalah mirip kepada apa yang telah beliau lakukan. Sudah pasti isu baru akan dicari dan penampilan kawasan-kawasan tertentu yang mempunyai potensi untuk menarik sokongan ke arah gabungan besar Pakatan Harapan. Tetapi dalam konteks ini saya percaya beliau juga akan berhati-hati. Apatah lagi sudah memiliki jawatan nombor 2 dalam parti supaya ianya seiring dengan gerakan parti PKR dan juga sehaluan dengan apa yang dimahukan dalam Pakatan Harapan. Dan saya percaya tindakan dan juga keputusan beliau bakal dilihat dan juga bakal dilihat secara mendalam oleh parti-parti lain kerana apa yang beliau lakukan pada tahun 2018 di bawah pilihan raya umum ke-14 merupakan sesuatu yang dirasakan seiring dengan konteks semasa ketika itu, apakah akan wujud ulangan episod seperti itu untuk mengurus persepsi dan juga mempengaruhi kelompok-kelompok yang berbeza dalam kalangan pengundi, khususnya yang muda, yang atas pagar dan juga memastikan yang tega tidak melakukan uji protes. Saya percaya beliau akan membentuk satu pasukan sebagaimana yang telah beliau lakukan sebelum ini dengan gerakan sukarelawan ke atas gerak kerja beliau. Dan bagi parti lain, sudah pasti mereka juga akan cuba untuk menyaingi apa yang telah beliau lakukan berdasarkan kepada keputusan 2018. Dan sudah pasti PRU 15 bakal melihat persaingan yang lebih sengit berbanding PRU ke-14. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Pak Analisis Politik daripada USM yang berkongsi pandangan melihat kepada tindakan dan juga strategi langkah politik yang diambil oleh pemimpin-pemimpin politik yang sudah pun memulakan kempen masing-masing sebelum tarikh PRU ke-15 diumumkan. Baik.